Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW tidak pulang ke Mekah secara tergesa-gesa, tetapi dengan amat teliti. Terlebih dahulu baginda singgah di Gua Hira dan menghantar utusan menemui Al-Akhnas bin Syariq untuk meminta perlindungan. Setelah dibelasah di Taif, dihentam dengan batu, direjam, tubuh berlumuran dengan darah, bersama dengan sahabatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nabi berundur dari Taif dan tidak terus pulang ke Mekah. Duduk di Gua Hira, gua tempat menerima wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Duduk di situ dengan Zaid bin Harithah dan suruh merisik untuk meninjau dan berjumpa dengan orang yang agak lembu, Al-Akhnas bin Syariq. Baginda pun bagaimanapun Akhnas tidak mahu memberi perlindungan. Al-Akhnas bin Syariq takut nak beri perlindungan kepada Nabi SAW. Artinya Nabi mencari orang-orang yang kuat pengaruhnya untuk memberi perlindungan, memberi himayah. Di sini dalam keadaan yang terdesak, kita boleh mencari orang-orang yang bukan Islam, yang lembut. Orang yang bukan Islam, yang dia tak masuk Islam, tapi dia tidak menentang. Kalau dia ada simpati, ada hati perut untuk beri perlindungan. Nabi suruh berjumpa dengan Akhnas bin Syariq. Akhnas tak berani. Kemudian dia temui Suhail bin Amr. Berjumpa dengan Suhail bin Amr, iaitu orang yang menjadi wakil pemimpin musyrikin ketika perjanjian Hudaybiyah. Jumpa dengan Suhail bin Amr. Dia juga tidak mahu memberi perlindungan. Suhail tak mahu perlindungan juga. Tak beri perlindungan. Akhirnya meminta pertolongan dari Mut'im bin Adi, bukan Mat'am, Mut'im bin Adi. Itu salah saja. Mut'im bin Adi. Mut'im bersedia dan terus mengarahkan anak-anaknya supaya melengkapkan diri dengan senjata. Mut'im sanggup memberi perlindungan Nabi SAW. Mut'im seorang yang terpengaruh di Mekah, mempunyai anak-anak yang hebat. Mut'im suruh anak dia bersedia dengan senjata, bawa pedang, bawa senjata, untuk mengiringi Nabi SAW masuk ke Mekah, walaupun dia kafir lagi. Rasulullah SAW kemudian pun masuk ke Mekah dengan kawalan bersenjata dari Mut'im bin Adi dan anak-anaknya. Lalu Nabi masuk Mekah, masuk dengan kawalan Mut'im bin Adi dan anak-anak. Mut'im ini tak masuk Islam. Mereka mengawal di 4 penjuru Kaabah. Mereka kawal di 4 penjuru Kaabah untuk menjaga keselamatan. Sementara itu Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah menunaikan tawaf. Tawaf lagi. Di sini ulama mengatakan tawaf qudum. Tawaf masuk ke Mekah adalah wajib. Kita pergi umrah, pergi haji, kalau terus tawaf, itu termasuk dalam tawaf qudum. Tawaf masuk ke Mekah. Mut'im mengisytiharkan kepada orang ramai bahawa ia dan keluarganya melindungi Muhammad. Mut'im kata, aku dan keluarga aku melindungi Muhammad, jangan siapa kacau. Kalau kacau aku lawan. Di mana orang jahiliah dia bangga bila dia lindungi orang tak punya kacau, menandakan dia hebat. Menjadi kebanggaan dia. Seterusnya Rasulullah SAW dihantar pulang ke Mekah. Nabi dihantar pulang ke rumah dia di Mekah dengan selamat. Abu Jahal terasa bimbang dengan sikap Mut'im. Dia terus datang bertanya Mut'im, adakah kamu memberi perlindungan kepadanya sahaja atau kamu telah mengikut agamanya?
Abu Jahal takut Mutaim masuk Islam. Takut Mutaim masuk Islam. Abu Jahal tanya Mutaim, mau masuk Islam ke mau lindung dia saja? Mutaim menjawab, aku hanya memberi perlindungan saja. Aku beri perlindungan, aku tak ikut agama dia. Dengan jawapan itu Abu Jahal tidak merasa bimbang dengan sikap yang diambil Mutaim. Itu menjadi biasa dalam kalangan masyarakat jahiliah, boleh beri perlindungan kepada sesiapa, di mana adab ini diakui oleh Islam. Islam menerima adab ini. Sekiranya berlaku peperangan dengan pihak musuh Islam, tiba-tiba ada seorang Islam, dia ada kawan kalangan musuh Islam itu, kawan tu minta perlindungan, dia beri perlindungan, maka tak boleh dikacau lagi. Perlindungan seorang Islam diiktiraf, diakui dalam hukum syarak. Ini kalau negara Islam, kerajaan Islam merintah membenarkan seorang Islam memberi perlindungan, disebut dengan jaminan kepada sesiapa saja orang bukan Islam. Ini aku jangan kacau dia, ini di bawah lindungan aku, ini diiktiraf. Jadi adab ni diakui oleh Islam. Menunjukkan bagaimana Islam ini satu agama yang mengiktiraf, yang mengakui apa sahaja perkara yang baik daripada pihak lain. Budi yang diberi oleh Mut'im bin Adi telah dikenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia terus menganut agama kafir. Walaupun Mut'im tak masuk Islam, Nabi menerima perlindungan daripada orang yang bukan Islam. Di sini banyak pemimpin Islam dan ulama-ulama di negeri Arab, termasuk yang tinggal di negara komunis, yang dihukum, yang nak ditangkap, nak dipenjara. Mereka tak boleh mengumpulkan pengikut di negeri masing-masing. Mereka berhijrah ke negara-negara barat. Ada negara barat seperti Denmark, Sweden, Belanda, England, yang memberi suaka politik. Disebut dalam istilah hari ini suaka politik, perlindungan politik kepada tokoh-tokoh, pemimpin dan orang-orang di negara mereka di atas nama demokrasi, di atas nama hak asasi manusia. Hak asasi manusia disebut dalam Quran, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dan jika sekiranya seorang musyrikin yang kafir daripada negeri-negeri mana yang kafir, dia zalimi di negeri dia, nak dibunuh negeri dia, contohnya Korea Utara lah hari ini, ada rakyat Korea Utara yang nak dibunuh oleh kerajaan dia, lalu datang ke negeri kita minta perlindungan, fa'ajirhu, Tuhan kata beri perlindungan kepada dia, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalam Allah, mendengar kalam Allah. Sum ablighu ma'manah, kemudian sampaikan ke tempat yang aman. Ini ayat Quran, ayat Quran. Kemudian kalau dia tak masuk Islam, jangan paksa dia, dan tak boleh dihantar balik. Kalau kita tak senang dia ramah sangat, nak suruh dia keluar dari negara kita, tak boleh hantar ke negara dia balik. Dia tidak, hantar ke negara ketiga, negara yang boleh memberi keamanan, ataupun dia duduk di negara kita juga jadi pekerja dan sebagainya. Ini di antara hukum yang dipakai di dalam syariat Islam, dalam negara Islam. Nak mengatakan Islam ni boleh macam-macam, undang-undang Islam ni, dari tidak mengaji jadi bodoh, dia ingat orang kafir belaka. Ini banyak benda-benda yang ada dalam Islam yang kita kena faham. Begitulah juga negara kafir yang memberi perlindungan kepada orang Islam, ini boleh dapat perlindungan negara itu, yang membenarkan kita beribadat, membenarkan kita berdakwah, membenarkan kita buat macam-macam. Malangnya ada kalangan kita pula pergi ke negara asing yang beri perlindungan, gebung pula negeri dia pula. Ini bodoh pula, ini bodoh, semangat jihad tinggi sangat, melebihi bodoh. Bung di Perancis, bung kata, masjid berbung juga. Ni apa ni? Jenis apa ni? Ni
Ini pun orang habis. Ini antara jahil di akhir zaman yang semangat Islamnya tinggi tak ngaji. Dia perang kata dia perang dia Syria, perang sana perang. Dak lawan Israel, dia lawan Israel no. Ni dak Israel dak ni. Kat Rahaya dak ni. Dia apa ini? Bukan nak suruh pergi dak, rakyat dia ada dah. Untuk lawan. Tapi pergi buat kacau. Merosokkan nama baik Islam. Mati-mati apa tak tahu lagu ni. Wallahu a'lam. Mati apa tak tahu. Merosokkan nama baik Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda dengan tawanan perang Badar. Katanya, kalaulah masih hidup Mut'im dan ia meminta aku membebaskan kesemua tawanan ini, nescaya aku bebaskan mereka. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, tahun yang kedua hijrah, berlaku peperangan Badar. Dalam perang Badar, tentera Islam menang, di mana banyak pemimpin jahiliyah dibunuh dalam perang Badar, termasuk Abu Jahal dan lain-lain. 70 orang ditawan. Macam mana nak buat tawanan ni? Lalu Nabi membuat syarat. Yang pertama, orang yang boleh bayar tebusan, maka dia bebaskan. Yang kedua, dia boleh hajar 10 orang anak orang Islam, pandai baca dan menulis, ajar menulis, ajar baca, sehingga pada baca menulis 10 orang, maka dibebaskan. Dibebaskan. Di antara Nabi kata kalau Mut'im bin Adi masih hidup, masa itu dia dah mati dah, mati kafir. Kalau Mut'im bin Adi masih hidup dan dia mahu bebaskan tawanan ini, aku bebaskan dia, kata Nabi, kerana menghargai sikap baik dan mengenang budi yang ditundukkan oleh Rasulullah SAW. Hendaklah menjadi pengajaran kepada kita. Kita hendaklah membezakan di antara orang kafir yang bersikap keras dan orang kafir yang bersikap damai dengan kita. Kena ada beza orang kafir ini. Orang kafir yang damai, orang kafir yang keras dengan kita. Kita nak ajak mereka masuk Islam, kita mesti menerima kebaikan dan menolak kemungkaran. Jangan hak baik dia pun kita tolak juga. Itu tak betul. Salah dari segi pendekatan dakwah. Wallahu a'lam.